ahli tapi banyak orang saya tahu, orang beli orang. Dia nak minta merdeka. Kita pula tak nak minta merdeka. Kita minta lepas, kita nak jadi independen, tapi apa? Apa kita nak independen? Mana kita punya kapal perang? Mana kita punya askar? Mana kita punya itu plane yang boleh menghentam kalau musuh datang? Mundur British. Ini lagi, kalau saya British, saya kata, I go. Soon I'm home, somebody else coming. Don't forget and mark my word. That I can tell you. You want the British go? If I British, I go. Then what will happen? Next, somebody will coming and you talk about the Japanese. I've been 3.5 years under them. I know. And this is for the future who have 99% worse. That I can tell you and promise you. Terima kasih banyak. Saya harap kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Sejarah kemerdekaan Malaysia yang sesungguhnya, yang tidak seperti kebanyakan warga Malaysia katakan, yang katanya, kemerdekaan Malaysia adalah hasil perlawanan melawan para penjajah Inggris. Namun nyatanya, kemerdekaan Malaysia itu, memang jelas-jelas diberi oleh Inggris, melalui perjanjian yang sudah ditentukan oleh pihak Inggris. Bahkan sistem pembentukan negara Malaysia, hasil dari bentukan Inggris dan para warga asing lainnya. Pihak para raja-raja kaum Melayu semenanjung ujung Medini, hanya tinggal menandatanganinya saja. Namun mereka tetap saja mengatakan, semua itu adalah atas dasar kepintaran mereka berdiplomasi dengan Inggris. Dan mereka merasa bangga karena tidak melalui jalur peperangan, untuk meraih sebuah kemerdekaan, seperti yang negara Indonesia lakukan. Namun apakah hal semacam itu pantas disebut sebagai kemerdekaan? Sedangkan pada saat itu, para kaum Melayu semenanjung ujung Medini dan para raja-raja Melayu semenanjung ujung Medini, tidak pernah merasa dijajah oleh Inggris. Karena Inggris baginya adalah sang penyelamat tanah Melayu, kebanggaan para raja-raja Melayu semenanjung ujung Medini, sang pengkhianat Nusantara. Dan inilah video proses peraihan kemerdekaan Malaysia, serta segala macam alasan, mengapa kemerdekaan Malaysia melalui jalur perundingan. Atau atas jalur pembentukan Inggris yang mereka bangga-banggakan. Suruhanjaya RIT dibentuk pada bulan Mac 1956. Tujuan Suruhanjaya ini ialah membincang, merangka dan menyusun perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Suruhanjaya ini terdiri daripada Lord Reed, Hakim British, pengerusi Suruhanjaya, Sir Ivor Jennings dari England, Sir William McCall, bekas Governor General Australia, Tuan B. Malik, Hakim Mahkamah Tinggi India, dan Tuan Abdul Hamid dari Pakistan. Tahukah anda, isu hangat yang berjaya diselesaikan dengan baik oleh Suruhanjaya RIT ialah berkaitan kerakyatan Jus Soli. Selepas beberapa rundingan dibuat, Raja-Raja Melayu telah menerima kerakyatan Jus Soli dengan syarat orang bukan Melayu mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Dengan tolak ansur ini, satu pakatan murni antara kaum telah terbina di Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Antara isi penting perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ialah pembentukan sebuah kerajaan persekutuan, pemisahan kuasa antara persekutuan dengan kuasa negeri melalui senarai persekutuan dan senarai negeri. Institusi raja berperlembagaan pada peringkat negeri dan negara diwujudkan. 3 jenis kerakyatan diwujudkan, iaitu secara kuat kuasa undang-undang, permohonan dan naturalisasi. Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negara, pentadbiran negara bersifat demokrasi berparlimen, pentadbiran negeri diketuai oleh Menteri Besar dan dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan Exco. Antara kepentingan perjanjian ini ialah dengan
Dengan adanya perjanjian ini, sebuah kerajaan demokrasi dengan berkonsepkan raja berperlembagaan telah dibentuk. Perpaduan kaum yang jitu dapat dibentuk dan ternyata memainkan peranan penting untuk mencapai kemerdekaan. Perbezaan kebudayaan dan fahaman politik boleh diselesaikan, membuktikan bahawa kita tidak memerlukan pertumpahan darah untuk mencapai matlamat. Perjanjian ini memberi peluang kepada penduduk tempatan untuk mentadbir sendiri sebuah negara yang berdaulat dan merdeka mengikut acuan sendiri. Setiap kaum berusaha untuk melahirkan identiti masyarakat yang merdeka. Perbezaan agama, bahasa, warna kulit dan bangsa dapat diketepikan demi perpaduan. Simbol persetujuan British untuk memberi kemerdekaan ialah melalui pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Saya harap anda membuat catatan tentang tokoh-tokoh ini. Antara tokohnya ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Tun Abdul Razak, Tun H.F. Lee dan Tun H.C. Sambatan. Akhirnya Malaysia telah ditubuhkan dengan rasminya pada 16 September 1963. Terdapat beberapa orang tokoh yang mengemukakan idea penggabungan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei di dalam satu persekutuan yang dikenali sebagai Malaysia. Antara tokohnya ialah Lord Brazil, Sir Malcolm MacDonald, Dato' Onn Jaafar, Encik Lim Yew Hock, Encik David Marshall, Lee Kuan Yew, dan Tunku Abdul Rahman. Sebenarnya, cadangan awal pembentukan Malaysia ini telah diperkenalkan oleh beberapa tokoh. Yang pertama, Lord Brazil, iaitu merupakan seorang pegawai British yang telah memperkenalkan penggabungan Persekutuan Tanah Melayu antara Sabah dan Sarawak pada tahun 1887. Pada tahun 1991, Sir Malcolm MacDonald mencadangkan penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Borneo dan Singapura untuk melaksanakan rancangan dekolonisasi. Pada tahun 1952, Pesuruh Jaya Tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu iaitu Sir Gerald Templer mencadangkan penggabungan atas dasar untuk mewujudkan keselamatan bersama. Pada tahun 1995, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dalam persidangan UMNO mencadangkan Borneo, Sabah Sarawak harus bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu untuk mencapai kemerdekaan bersama. Tetapi lain pula pegawai British yang mementingkan ekonomi seperti Sir Geoffrey Tory mencadangkan penggabungan untuk kepentingan ekonomi di Asia Tenggara. Itulah proses kemerdekaan Malaysia, hasil dari bentukan Inggris yang mereka bangga-banggakan. Serta berbagai macam alasan, agar tidak tampak terlihat bahwa kemerdekaan Malaysia itu adalah hasil dari bentukan Inggris. Sehingga diusahakanlah agar para warga Malaysia tidak merasa malu dengan para pendahulu-pendahulunya, ketika mengetahui sejarah kemerdekaan negaranya. Dan untuk itulah para profesor-profesor Malaysia, menciptakan propaganda dongeng sejarah alam Melayu Mahawangsa, pada para warga kaum Melayu Malaysia, dan terus ditanamkan hingga kini. Yang beranggapan Malaysia lah sebagai pusat peradaban Melayu. Dengan begitu, kaum Melayu Malaysia merasa hebat dan percaya diri dengan negaranya, walaupun pada kenyataannya, negaranya adalah pengkhianat Nusantara. Lalu, apakah pantas warga Malaysia di setiap tanggal 31 Agustus merayakan hari kemerdekaan? Atau apakah pantas Malaysia menggunakan istilah kata hari kemerdekaan? Sedangkan kemerdekaan untuk suatu negara itu, diraih atas dasar perjuangan, yang nyawalah sebagai taruhannya. Karena warga Malaysia pada saat itu, tidaklah pernah merasa dijajah oleh Inggris. Karena kehadiran Inggris pada saat itu adalah sebagai pelindung, yang seolah-olah mengayomi masyarakat kaum Melayu semenanjung ujung Medini. Bahkan, untuk menggunakan istilah kata merayakan hari kebangsaan Malaysia pun, sepertinya belumlah suatu hal yang pantas, jika menggunakan istilah kata hari kebangsaan Malaysia. Karena tidak ada yang namanya bangsa Malaysia, yang ada hanyalah bangsa Melayu, bangsa Cina, dan bangsa India. Malaysia lah satu-satunya negara yang memiliki 3 bangsa dalam satu negara. Itulah cerita dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia, yang penuh dengan ketidakpastian dan ketidaksesuaian terhadap hal apapun. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.